Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ucapkan selamat petang dan selamat datang ke Nursery Osja Nursery Marang. Syarikat Osja Nursery merupakan sebuah nursery yang terdapat di Bandar Marang, Terengganu. Lokasi nursery ini adalah sangat strategik di mana ia terletak di pinggir jalan utama yang menghubungkan Bandar Kuala Terengganu ke Bandar Marang. Ini telah memudahkan pengunjung untuk bertandang ke sini. Apabila menjejakkan kaki ke dalam nursery ini, pengunjung akan dapat melihat kehijauan tumbuhan yang terdiri daripada pelbagai spesies. Pembinaan laluan pejalan kaki dan terowong ini telah menambahkan nilai estetika di nursery ini. Kebanyakan tumbuhan di sini disusun mengikut kategori spesies dan saiz bagi memudahkan aktiviti penyelenggaraan, pengurusan rekod dan jualan. Kelihatan pokok-pokok disusun dengan rapi bagi memudahkan pengunjung melihat dan seterusnya memilih pokok yang dicari. Antara spesies yang telah diberi penekanan oleh pemilik nursery ini adalah tumbuhan herba. Dalam episod kali ini, saya akan menemu bual pemilik nursery ini untuk mendapatkan maklumat tentang potensi tumbuhan herba dalam bidang perniagaan. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, silalah berbuat demikian dengan menekan butang subscribe, like dan share. Anda boleh meninggalkan sebarang komen kepada saya untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Jadi saya Osman bin Jabar selaku pemilik Osja Nursery. Dan sedikit saya akan menerangkan dari segi sejarah penubuhan dia. Osja Nursery terlebih dulu saya terangkan dari segi pendidikan saya. Saya memiliki diploma pertanian tahun 1985. Kemudian saya bertugas di Jabatan Pertanian selama 8 tahun. Jadi 1994 saya meletakkan jawatan. Dan masa itu saya bekerja dengan swasta bersama dengan Tan Sri Yahya. Kemudian saya menyambung pelajaran pada tahun 1997 dan saya menamatkan pengajian ijazah seni bina landscape tahun 2001. Kemudian saya masuk menjadi tenaga pengajar di CIDB dan seterusnya menjadi arkitek landscape di Majlis Perbandaran Temerloh. Jadi pada tahun 2000, lebih kurang dalam 2004, saya meletakkan jawatan sebagai arkitek landscape di Majlis Perbandaran Temerloh dan saya meneruskan dalam bidang baru pemandu pelancong. Jadi pemandu pelancong bermula 2004 sehinggalah tertubuhnya nursery ini dalam tahun 2013. 13 hari bulan Mac tahun 2013. Sehingga sekarang usia ni nursery ini memasuki usia 7 tahun. Itu sedikitlah pengalaman. Dan saya sekarang sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak. Jadi dari segi awal penubuhan nursery ini, saya mendapat banyak kaji selidik tentang keperluan tanaman landscape, herba landscape, terutama lagi dari segi tanaman perubatan. Kita tahu dari segi botanical term, dari segi tanaman herba ni adalah tanaman asalnya pokok renet yang berbatang lembut. Kemudian sekarang diperluaskan kepada kegunaannya. Kegunaannya untuk culinary, masakan, untuk nilai perubatan dan nilai seterusnya, nilai bau-bauan yang wangi seperti potpourri.
Dan saya nampak pada hari ini tanaman herba juga berpotensi sebagai makanan lebah. Lebah keluluk dan lebah tualang. Jadi potensi, saya melihat kepada potensi tanaman herba ni sehingga tertubuhnya nursery ini, kerana kalau dikira daripada nilai ekonomi lebih kurang 0.5 bilion ringgit dijanakan melalui tanaman herba. Terutama sekali herba yang mempunyai nilai untuk kulineri dan perubatan. Begitu juga dengan landscape. Dan pertambahan ini meningkat sehingga 5 ke 10% tahun. Mana yakni dalam 250,000 lah peningkatan tu. Jadi kalau kita tengok potensi tanaman herba perubatan lah, kita ambil contoh. Kebanyakan farmasi di Malaysia ini pada hari ini mereka juga memberi tumpuan kepada tanaman herba. Pokok-pokok herba yang mempunyai nilai perubatan dikeringkan, seperti mahkota dewa atau seperti kacik Fatimah dan sebagainya. Seperti kita tahu, kalau pada hari ini tanaman herba lah sekarang kalau kita tengok paling cepat berkembang untuk pasaran. Pasal banyak negara-negara selain daripada negara Malaysia sendiri, mereka telah mengawet, mereka telah memproses tanaman herba ni. Sebagai contohnya seperti pokok morungga atau orang Terengganu panggil daun mungga. Mereka dah buat kering. Dan kalau tengok telah dijadikan dalam bentuk kapsul, harganya lebih kurang dalam RM100, lebih kurang 120 biji. Jadi potensi pokok-pokok ini memang cukup besar dan luas. Kita tahu di farmasi sendiri selain daripada jual ubat, dia juga ada jual suplemen. Kita tengok suplemen ni kebanyakannya mempunyai nilai-nilai perubatan. Ada banyak juga diproses melalui kegunaan tanaman herba. Ada seperti halia bara dan sebagainya. Jadi tidak hanya semata-mata kegunaan perubatan. Dia juga kalau kita kira kegunaan untuk landscape, seperti sekarang kalau kita tengok di Malaysia kita ada tanaman herba, healing gardens. Dan pokok-pokok gini juga digunakan untuk tanaman landscape. Kalau kita kira, kemudian dari segi kulineri, banyak juga pokok-pokok herba digunakan untuk sebagai sumber makanan, ulang-ulaman dan sebagainya. Kalau kita tengok seperti pucuk bergaga dan daun kesung, dan juga seperti kita tengok daun ulang raja. Dan hari-hari kita dapati banyak di kedai-kedai makan menyediakan makanan ini. Jadi membuatkan sehingga petani-petani ini menggunakan tanaman herba ini untuk tujuan ulang-ulaman dan tujuan kulineri. Jadi pada hari ini saya nampak hari ke hari tanaman herba ini mempunyai potensi yang luas. Sekarang saya membawa kepada kegunaan tanaman herba perubatan, ya. Ini terdapat beberapa pokok tanaman herba yang mempunyai kegunaan dari segi kulineri dan juga perubatan. Dan pepper, cili pepper, ya. Kemudian ini cili padi. Memang terkenal kalau kita nak makan ulang-ulaman atau dalam masakan, makan budu, ikan panggang pun. Ini kalau kita tengok parsley, lemon balm yang digunakan untuk masakan-masakan barat, chicken chop, lamb chop dan sebagainya, spaghetti. Kemudian daun pudina, daun sup. Sup kita memang popular, ya, kalau kita nak buat sup tulang dan sebagainya. Kemudian oregano, ya, untuk melembutkan daging dan seterusnya. Dapat daging itu sendiri, kita akan rasa masakannya lebih enak lagi, ya. Saya adalah sebahagian pokok-pokok herba yang mempunyai nilai perubatan, ya. Di sini kalau kita tengok pokok ini pokok inai, ya, atau Lawsonia enemus. Jadi khasiat inai ini banyak, ya, merawat kusta, demam kuning dan seperti kelomomo, ya. Jadi kelomomo pun bagus. Ada shampoo-shampoo yang dibuat sekarang pun ada juga digunakan inai, ya. Ia juga digunakan untuk penyakit-penyakit kulit
bisul, lebam-lebam dan sebagainya. Kemudian sakit gusi juga ada manfaat dia juga, dan dia juga merangsangkan haid ya untuk wanita. Jadi penyakit keputihan juga ni untuk wanita ya. Jadi bersama saya juga ni ada juga pokok ni, pokok serai. Pokok ni memang biasa didapati di kampung-kampung Melayu ya. Jadi kegunaan serai ni seperti biasalah. Dia sebagai bahan masakan. Dia juga digunakan untuk memutihkan gigi, mengatasi masalah perut, melegakan seguguk dan ejen pencegah kanser. Dia mematikan sel kutil. Kutil ni mana sejenis penyakit kulit ya. Kemudian dia menurunkan tekanan darah. Jadi amatlah bagus ya. Sekarang kalau kita tengok ada juga serai wangi ya. Di sini saya tidak ada serai wangi juga. Kegunaan dia untuk penyakit-penyakit angin dalam orak ya. Ini daun kari. Daun kari ni nama dia Murraya quinini. Jadi anti diabetes, antioksida, dia melindungi dari kerosakan hati dan juga menyembuh kesan gigitan ulat ya. Bahan masakan pun biasa digunakan kari ya. Kalau orang India memang sinonim lah dengan kari ni. Jadi di sini juga ada pokok ubi garuk. Jadi ubi garuk ni saya baru ni tidak tahu ya, pokok ubi garuk ni banyak khasiatnya rupanya. Anti radang, merawat masalah usus perut dan mengatasi ceret beret, kemudian merawat pundi kecing, dan dia juga boleh mengatasi sakit-sakit bawah pinggang dan sebagainya ya, ubi garuk. Kemudian ini ada juga pasli yang kita tengok tadi. Jadi pasli ini pun ada juga nilai-nilai perubatan dia. Anti penuaan, mencerahkan kulit, lengkaran mata ya, merawat. Kalau kita tengok mata-mata tu ada lebam-lebam tu, dia boleh merawat. Dia juga menggalakkan warna rambut pada warna semula jadi. Mana mengatasi masalah rambut-rambut yang bermasalah warna lah. Meningkatkan pertumbuhan rambut, maknanya mengurangkan masalah botak ya. Jadi seterusnya pokok yang kita ni, pokok ini mempunyai kandungan vitamin C yang paling banyak ya. Ini pokok keluarga bunga raya, Hibiscus rosa subdiripa ya. Jadi ini keluarga bunga raya, pokok roselle ya. Dia membantu penghadaman, memang dia banyak vitamin C, menyihatkan kulit dan membantu melancarkan pundi kencing ya. Dia mengurangkan haba di dalam badan ya, batuk-batuk semua ni. Ini bagus ya kalau digunakan untuk tanaman jus ya. Dan hari ini Terengganu salah satu negeri yang popular juga pengeluaran tanaman roselle ya di Malaysia ini. Di samping itu kita ada juga yang mempunyai nilai masakan. Mungkin tak banyak orang tahu ya. Ini nama dia pokok kesing atau pokok pepijak. Scientific name dia Elythotracis curtisli ya. Ni biasanya kalau di sebelah Kuala Berang mereka digunakan untuk masakan. Jadi masakan daun kesing ini bau dia memang di luar ni bau macam serangga kesing ya. Tapi dia juga mempunyai nilai perubatan, membersih hanya daging dan sebagainya. Ini pokok kesingnya. Mungkin ini pertama kali di antara kita dapat melihat pokok kesing. Ini dinama pokok lemon balm ya. Jadi di sini mengatasi insomnia ya, sakit kepala lah. Bertindak sebagai antioksida dan sebagainya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, maknanya immunity. Dia menjaga kesihatan kulit dan membantu merawat ya saraf-saraf yang tegang ya. Maknanya kalau selalu tidur malam krem-krem, amalkan pokok ni ya. Dan ini sebagai satu contoh ni pokok oregano. Oregano ni kalau kita tahu ya, dia mencegah kanser, merawat diabetes juga. Kemudian dia mengatasi tulang-tulang rapuh ya, ejen antibakteria dan melancarkan pencernaan ya, meningkatkan kesihatan ginjal dan menurunkan berat badan. Jadi siapa yang berhajat nak kurus boleh juga ya makan oregano ni. Kemudian saya juga ingin menunjukkan satu pokok lagi. Ini pokok kunyit. Kita tahu sekarang semakin popular ya kunyit ini. Kunyit ini adalah
Yang sekarang popular kunyit hitam. Harganya cukup lumayan ya. Kalau saiz macam ni lebih kurang RM45 satu pokok. Ni kunyit ya, biasanya mengatasi masalah kulit dan sebagainya. Tapi hari ini kunyit juga dia menghentikan lagi, mencegah pengumpulan darah tinggi dan sebagainya. Dia menyembuh ya hidung yang tersumbat dan sebagainya, dan mendinginkan badan. Ini kalau badan panas lah. Pada hari ini di nursery saya ini, pokok tanaman herba yang paling laris yang mempunyai ciri-ciri kulineri untuk tujuan masakan. Seperti saya beritahu tadi, seperti daun sop, pudina, daun ketumbar, kemudian seperti juga kari dan sebagainya. Di samping juga terdapat juga pokok-pokok yang mempunyai nilai perubatan. Yang kita tengok seperti mana di sini, pokok kemunting ya. Pada hari ini kita tengok ni pokok kemunting ya. Kita tahu kalau di kampung-kampung dulu memang menjadi satu nostalgia ya. Pada kecil-kecil dulu pokok ni banyak, terutama sekali di kawasan tanah yang berpasir. Pada hari ini pokok tanaman herba ini telah dikomersialise. Pokok kemunting ini di samping kegunaan perubatan, buahnya juga boleh kalau masak boleh digunakan untuk buat jam ya. Jam untuk makan bersama roti. Dan satu lagi kita tengok, ini adalah pokok telang ya. Kita tiap-tiap hari kita bersarapan nasi kerabu. Tapi kita tengok daun yang digunakan, bunga yang digunakan warna biru ini adalah pewarna kepada nasi kerabu. Dan kalau kita pergi Thailand, minuman berwarna biru juga dibuat dari nasi kerabu, dari daun telang ini. Jadi pokok-pokok ini semua berpotensi untuk dimajukan. Dan saya juga ingin menyebut pokok ceri Terengganu, pokok kerekuk dipanggil, kerekuk. Itu kita tengok. Juga mempunyai nilai-nilai perubatan ya. Buahnya, saya dimaklumkan buahnya boleh mengatasi penyakit kecil mani ya. Mengatasi penyakit kecil mani. Kemudian kalau kita tengok tanaman herba di Terengganu ini, pada peringkat awal boleh dikatakan tanaman herba ini adalah satu trendy. Kalau satu musim tu dia suka belalai gajah, semua dia akan cari belalai gajah. Mungkin mereka ini maknanya dihebahkan melalui mulut ke mulut. Pada hari ini oleh kerana terdapat ya kajian ilmiah oleh Mardi dan sebagainya, jadi tidak lagi begitu. Seperti contohnya tanaman herba kunyit hitam memang dah terkenal untuk penyakit kecil mani. Jadi pokok ni sekarang sehingga harganya mencecah RM45 satu pokok. Dan saya juga boleh dikatakan menaruh harapan supaya rakyat di Marang ni, khususnya dan di Terengganu amnya, Malaysia ini amnya, supaya jadikan tanaman herba ini ialah makanan atau untuk kegunaan amalan harian. Jadi di sini saya langkah tidak boleh terhenti di sini. Saya akan berusaha untuk menggalakkan orang semakin hari semakin menggunakan tanaman herba. Akhir sekali saya mencadangkan oleh kerana tanaman herba ini berpotensi, saya juga mencadangkan agar rakyat Malaysia dapat mengamalkan tanaman organik, iaitu tanaman herba dan organik. Organik ni tanpa racun. Kalau kita mengatasi masalah serangga, kita boleh kawal secara biologikal. Kalau kita melalui pembajaan, kita boleh bagi organik ataupun kompos atau sisa-sisa makanan yang kita guna, sisa-sisa dapur dan kita buang tu kita jadikan organik. Jadi dua bidang usaha, tanaman herba dan organik boleh digabungkan. Saya rasa itulah saranan saya, apa juga daripada Osja Nursery, dan saya ucapkan terima kasih dan sehingga berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.